Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-22 surah Yasin dan 23. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wama liya la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min dunihi aliha. Yuridni ar-rahmanu bidhurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Sadaqallahul azim. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakan aku dan hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak akan memberi sedikit pun bagi diriku, tidak pula dapat menyelamatkanku. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, di sini disebut dalam tafsir Tashil di Ulum Tanzil oleh Imam Ibn Juzai, bila Allah menyatakan wama liya la a'budu alladhi fatarani, apakah yang menghalang aku daripada menyembah Tuhanku? Ini menunjukkan kepada kita bahawa penciptaan itu merupakan satu nikmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bila Allah menjadikan kita itu satu nikmat yang tak dapat ditandingi, maka itu sebabnya Allah menggunakan perkataan fatarani, berbeza daripada bila Allah menyatakan perkataan turja'un. Jadi al-khalq wal ijad ini ni'matun minallah. Kejadian, kehidupan, nyawa yang diberikan itu merupakan nikmat daripada Allah. Tujibu syukra. Ia memastikan daripada kita untuk bersyukur padanya. Wal ba'tsu ba'dal mauti lil jazai wa'idun minallahi yujibu az-zajr. Sedangkan bila menyebut tentang kepulangan orang itu ataupun matinya dia, kembalinya kepada Allah, ini merupakan satu wa'id. Wa'id ini berarti satu janji yang menakutkan, yang menyebabkan seseorang yang mendengarnya mereka patut rasa takut, justru patut menyebabkan mereka beriman kembali kepada Allah SWT. Maka diidhafakan perkataan kejadian disebut fitrah kat sini, itu menjadikan fatarani yaqtadi asyukr ila nafsihi. Ini merupakan satu tanda syukur oleh Habib An-Najjar ketika mengungkapkan perkataan itu kepada musuh-musuh Allah, bahawasanya aku bersyukur padanya atas nikmat menjadikan aku. Kamu semua kena ingat kamu akan dikembalikan kepadanya. Jadi kat sini merupakan satu bentuk amaran. Faham tak tuan-tuan perkataan ini? Jadi bila merujuk tentang kejadian, itu satu nikmat yang menambah lagi rasa syukur aku kepada Tuhan ini, kepada Allah SWT ini. Sedangkan kamu semua yang masih lagi ingkar dan melawan terhadap suruhan, perintah Allah SWT yang diutuskan atas lisan pendakwah-pendakwah ini atau nabi-nabi ini, kamu kena ingat kamu akan kembali kepada Allah SWT sama ada kamu suka ataupun tidak. Jadi di sini merujuk kepada sifat ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kamu semua kena ingat kamu akan dikembalikan kepada Allah, fayujazikum ala a'malikum in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jadi di sini merupakan satu uslub taqri'. Taqri' ni maknanya satu amaran, penekanan yang diberikan kepada orang-orang kafir ini, dan juga tahdid. Tahdid ni maknanya amaran, bitakhwifihim biruju' ila syadidil iqab. Ini nak menunjukkan kepada mereka tentang kamu akan dikembalikan kepada Allah, suka ataupun tidak. Kamu menentang Nabi ni, kamu tahu tak kamu akan mati, dipukul oleh para malaikat, dimasukkan ke dalam neraka. Jadi peringatan-peringatan seperti ini diletakkan pada perkataan turja'un itu. Dalam tafsir Imam Al-Baydawi, Anwarut Tanzil wa Sarut Ta'wil, beliau berkata bahawa kat sini merupakan satu bentuk talattafa fil irsyad bi iradihi fi ma'rid al-munasakhah li nafsihi wa imhad an-nushi haythu arada lahum ma arada laha, wal murad taqri'uhum ala tarkihim ibadata khaliqihim ila ibadati ghairi. Ini seperti yang dikatakan tadi, ini satu bentuk ayat yang sangat lemah lembut daripada Habib An-Najjar, lelaki yang datang dari jauh ini semata-mata untuk mengingatkan kaumnya supaya jangan ingkar, jangan melawan Nabi itu. Ini adalah satu ayat yang menampakkan betapa lemah lembutnya dia dalam peringatan itu, dalam nasihatnya itu masih lagi menggunakan perkataan yang paling mudah untuk faham. Bahawa perkataan fatara ni, kata Imam Mutawalli Sya'rawi, berarti menjadikan manusia tu daripada tiada kepada ada. Nanti kalau kamu mati, kamu akan dihidupkan kembali oleh Allah. Maka perjalanan kehidupan ni masih jauh lagi. Ambillah peluang untuk taat kepada Allah, ikut perintah Rasulnya. Kata Imam Al-Biqai, ayat-ayat yang kita baca daripada awal hingga akhirnya semua
semua menunjukkan kepada kepentingan menghidupkan hati. Sesuailah dengan nama surah ni sebagai salah satunya dipanggil sebagai qalbul Quran, hati kepada Al-Quran, jantung kepada Al-Quran. Maka akidah yang benar, mengikut petunjuk yang benar, ini juga merupakan jantung pada kehidupan. Tak ada erti kehidupan itu kalau tidak ada akidah yang betul, bukan? Nanti kita akan lihat ayat berikutnya menceritakan tentang kejadian segala macam tanam-tanaman yang ada di hadapan mata kita, juga menunjukkan kepada kehidupan yang ruhnya adalah kebenaran daripada Allah SWT untuk ia hidup. Dengan airnya, dengan nikmat-nikmat kehidupan matahari bulannya, kita akan lihat dalam ayat yang berikutnya. Semuanya dalam konteks untuk menyokong apa yang disebut Nabi SAW bahawa Yasin ini merupakan qalbul Quran, hati kepada Al-Quran. Para pendengar yang hati dan dikasihi sekalian, kuliah yang lalu saya telah bincangkan kaitan ayat ini, perbezaan redaksinya ayat ini dengan ayat daripada surah Al-Qasas yang menceritakan tentang kedatangan seorang dari hujung kota kepada Nabi Musa untuk memperingatkan Nabi Musa tentang tipu daya Firaun terhadapnya. Kita lihat dalam ayat ke-20 surah Al-Qasas itu penggunaan ayat yang berbeza, kedudukan ayat yang kalau kita lihat seolah-olah macam sama, tapi sebenarnya tidak sama. Dalam surah Al-Qasas Allah menyatakan waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Sedangkan dalam surah Yasin yang kita baca ini Allah SWT menyatakan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Kan lain tu. Dalam surah Al-Qasas dahulukan perkataan rajul. Dalam surah Yasin yang kita baca ni dahulukan perkataan min aqsal Madinah. Jadi apa beza di antara kedua ayat ini? Telah saya tegaskan dalam kuliah lalu bahawa berkaitan surah Al-Qasas itu adalah menceritakan tentang seorang yang memiliki tekad yang bersungguh-sungguh, seorang lelaki yang beriman. Walaupun di kalangan penduduk Mesir itu sukar nampak orang yang beriman kepada Allah, tetapi ada rupa-rupanya lelaki sedemikian. Berbeza daripada surah Yasin ini bila Allah menceritakan kesungguhan yang datang daripada lelaki tersebut daripada tempat yang jauh, dan telah saya huraikan perbezaan antara perkataan Madinah dengan Qarya dalam penggunaan Al-Quran, maka menunjukkan yang diberi penekanan fokus dalam ayat itu adalah jaraknya. Berbeza daripada surah Al-Qasas yang menekankan kepada individunya. Maka muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, takdim dan juga takhir dalam Al-Quran mendahulukan atau mengemudiankan satu perkataan pun punya rahsia-rahsia yang tertentu yang kalau kita menghayatinya barulah kita faham apakah yang dimaksudkan dengan mukjizat Al-Quran di sudut penceritaannya. Jadi Ibn Ashur menjelaskan bahawa didahulukan penyebutan kalimah Aqsal Madinah sebagai bukti perhatian dan pujian terhadap mereka yang bermukim di pinggiran kota, dan boleh saja ditemui berbagai bentuk kebaikan seperti contohnya kesungguhan untuk menuntut ilmu yang kita tidak akan menemuinya di tengah-tengah kota, di tengah bandar, dan bahawa orang-orang yang lemah seringkali lebih dahulu beriman kerana mereka ni tidak dibendung oleh kesenangan hidup, kekuasaan seperti yang biasanya dinikmati oleh orang yang duduk di tengah kota. Ini kata Ibn Ashur dan tafsirnya. Jadi bila Allah menyatakan waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, menceritakan tentang inisiatif ataupun kesungguhan Habib An-Najjar ini, kedudukannya yang jauh datang untuk membantu dakwah itu bila mendengar ada usaha untuk menyakiti atau membunuh utusan itu didatang dengan susah payah daripada jauh. Jadi di sini kata Ibn Ashur, satu galakan kepada kita dalam hidup ini supaya mencari tempat tinggal yang memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah SWT. Contohnya di kawasan-kawasan bukan di tengah kota. Kerana tengah kota itu kehidupannya sibuk dengan berbagai bentuk hiburan, kelalaian, nak dibandingkan dengan kawasan-kawasan pinggir kota yang mana penduduknya lebih mudah dan lebih lunak hatinya untuk mengikuti kebenaran. Jadi ucapan lelaki yang bergegas datang itu bila Allah Ta'ala menyatakan ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutlah orang yang tidak minta daripada kamu balasan. Dan kemudian Allah tegaskan lagi wa hum muhtadun, mereka dalam keadaan mereka itu mendapat petunjuk. Ini adalah selari dengan pandangan penduduk pada masa itu. Mereka mengukur semua orang sama dengan diri mereka. Jadi penduduk yang sesat menduga adanya keuntungan material di sebalik setiap aktiviti yang dilakukan. Ini merupakan pandangan sebahagian daripada manusia. Mereka akan lihat segala-gala benda apa returnnya dari sudut kebendaan. Tetapi tidak pada Habib An-Najjar. Dia duduk di kawasan yang penduduknya dekat dengan kebaikan, mudah untuk menerima kebaikan, kebenaran ini. Maka mentaliti berfikirnya bukanlah kebendaan seperti yang berlaku pada sebahagian orang. Jadi orang-orang kampung ini ketika mereka menolak Nabi-Nabi yang diutuskan, datang Habib An-Najjar mengatakan ikut orang yang tidak minta kamu upah apa-apa ni. Mereka mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jangan kamu takut untuk ikut kerana alasan kamu nanti dia nak minta kamu wang. Tidak. Mereka itu merupakan orang yang mendapat hidayah daripada Allah SWT. Jadi ini satu benda yang mendarah daging dalam jiwa penduduk, dan itulah yang ditekankan oleh lelaki bernama Habib An-Najjar ini. Jadi dari sudut yang lain, kalau kita perhatikan ketika menafikan adanya keinginan untuk mendapat balasan, jadi ayat ini menggunakan kata kerja fi'il mudhari yas'alukum, dan dalam bentuk
jumlah fi'liyah, iaitu wahum muhtadun. Ini verbal sentence yang merupakan satu isyarat bahawa sekalipun mereka tidak pernah atau akan memintanya, apalagi berkali-kali dan menjadi tujuan mereka. Sedangkan ketika menetapkan bab hidayah, maka Allah menggunakan perkataan dalam bentuk jumlah ismiyah, iaitu dalam bentuk wahum muhtadun, untuk mengisyaratkan begitu kuatnya hidayah yang ada dalam diri mereka. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, ini adalah alasan ataupun ini adalah hujah-hujah yang dikemukakan oleh Habib An-Najjar kepada penduduk yang menolak Nabi-Nabi itu, mendatangkan berbagai-bagai bukti, dan kemudian seolah-olah ada perdebatan di antara mereka. Lalu datang ayat, wama liyala a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un, mengapa aku tidak beribadah kepada dia yang menciptakan aku dan kamu semua akan dikembalikan. Jadi dalam bentuk adab di sini bahawa Habib An-Najjar menceritakan nikmat kehidupan berbanding dengan kerugian yang bakal dialami oleh musuh-musuh ini, oleh mereka ingkar ini, bahawa mereka akan dikembalikan dan dihukum oleh Allah SWT. Itulah usul Al-Quran ketika pemilihan perkataan fatara nak dibandingkan dengan perkataan rujuk. Jadi menciptakan aku satu nikmat, kembalinya kamu kepada Allah untuk menerima azab, itu satu inzar, satu zajar, satu bentuk peringatan yang tegas. Kemudian datang ayat, attakhidhu min dunihi alihatan yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidhun. Iaitu dalam ayat yang ke-23, mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya jika Allah yang Maha Pemurah mengkehendaki kemudaratan terhadapku, nescaya syafaat mereka tidak akan beri manfaat sedikit pun bagi diriku dan mereka tidak pula menyelamatkan aku. Di sini mengingatkan kita kepada apa yang berlaku pada Habib An-Najjar, lelaki yang beriman ini, iaitu sebelumnya pada peringkat awal bertemu dengan utusan-utusan Allah itu, dia mengalami penyakit ataupun anaknya mengalami penyakit. Maka Habib An-Najjar menyebut perkataan Rahman bagi mengingatkan dirinya dan mengingatkan kepada sekalian yang hadir di hadapannya bahawa Allah Ta'ala dalam segala pemberiannya, zahir kamu nampak satu perkara yang menyakitkan, merupakan mudarat, dur, tetapi dalam apa jua yang ditetapkan itu, dia bersifat dengan segala sifat penyayang, iaitu Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman di sini bertindak sebagai satu penyejuk pada perasaan Habib bahawa satu masa dahulu dia pernah sakit dan dengan kasih sayang Allah SWT itu menyembuhkannya. Masya Allah, hebatnya penggunaan perkataan dalam konteks ini merupakan mimbabil adab, menunjukkan kepada akhlak seorang yang beriman kepada Allah SWT. Walau apapun ujian yang alaminya, maka ia merupakan, dia nampak di situ semuanya merupakan cerminan kasih sayang Allah SWT. Seperti yang kita baca dalam kisah-kisah para sahabat, contohnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, yang bila mendengar daripada Nabi SAW bahawa penyakit demam merupakan tanda kasih sayang Allah dan keampunan bagi dosa-dosa yang lalu, maka Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah untuk demam. InsyaAllah saya akan bincangkan perkara ini pada masa akan datang. Ini adab seseorang dengan Tuhannya, kasih sayang Allah yang nampak dalam semua bentuk perkara, walaupun penilaian kita ia merupakan kemudaratan, tapi hakikat di sisi Allah ia merupakan satu tanda bukti kasih sayang yang dilimpahkan. Kerana ini akan kita bincang dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.